Baru-baru ni ada seorang ustaz, jawatannya besar juga dalam kerajaan, banyak kali dah buat masalah. Baru-baru ni ada video dia keluar, mempertikaikan kelayakan mufti wilayah, mempertikaikan kelayakan mufti Perlis, hanya disebabkan fatwa yang dikeluarkan oleh wilayah persekutuan mengharamkan tabung masjid digerakkan sewaktu khutbah Jumaat. InsyaAllah hari ini kita akan berbicara tentang mazhab Imam Ahmad. Saya tak tahu dalam program yang lepas apa yang telah diceritakan, tetapi sebagai mukaddimah, elok saya kira sebelum saya masuk kepada membicarakan tentang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kita berbicara dulu tentang mengapa kita perlu adakan program yang seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, Nabi menuturkan As-Sunnah. Allah itu satu, Nabi itu satu. Maka layak bagi seorang insan yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, layak untuk dia bertanya, kalau dah Allah itu satu, Nabi itu satu, kenapa perlu ada banyak mazhab? Kenapa perlu ada 4 mazhab dalam Ahlus Sunnah? Buat pening kepala. Kalau ada satu mazhab, program malam ni pun tak payah dibuat. Maka sebahagian daripada masyarakat mula bertanya benda ni. Maka kita adakan program hari ini untuk kita menjelaskan. Pertamanya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam banyak ayat menyuruh umat ini berfikir. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan setiap insan untuk menggunakan akal yang telah diberi. Bahkan Allah mencela golongan-golongan Allah mencela golongan-golongan yang hanya bertaklid dengan orang-orang yang sebelumnya. Taklid buta, tanpa memikirkan tentang kebenaran dan kebatilan. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala galakkan kita berfikir, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengandungi ayat-ayat, terutamanya ayat-ayat hukum, menggalakkan kita dan juga golongan-golongan ulama untuk berfikir, mencari makna yang sebenar di sebalik ayat-ayat itu. Maka apabila ayat itu boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang pelbagai, muncullah mazhab yang pelbagai. Maka sebab itu, program yang seperti ini kita wujudkan dengan tujuan yang utama, iaitu yang pertama, nak menghilangkan ta'assub kepada mazhab. Kita boleh berbeza. Bahkan saya memetik kalam sahibus samahah Mufti Pulau Pinang. Ketika mana saya berprogram dengan dia, dia mengucapkan, dia kata kita di Penang kita tak ada masalah. Nak ikut mana-mana mazhab daripada mazhab yang 4 ni boleh. Tidak kita menyesatkan orang yang mengikut Abu Hanifah. Tidak wajar kita menyesatkan orang yang mengikut mazhab Malik. Tidak wajar kita menyesatkan orang yang mengikut mazhab Syafi'i. Tidak wajar juga kita menyesatkan, apatah lagi mengeluarkan daripada ahli sunnah wal jamaah bagi mereka-mereka yang mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali. Ta'assub mazhab bukan bermakna tak boleh ikut mazhab. Jangan misquote saya. Jangan salah quote. Saya tidak pernah mencela orang yang mengikut mazhab. Tetapi kita tidak bersetuju dengan orang yang ta'assub kepada mazhab. Apa maksud ta'assub? Kita mengikut satu mazhab, dalam masa yang sama kita mencela 3 mazhab yang lain. Ini yang kita tak nak. Bila kita berbicara tentang mazhab, sepatutnya kita menghormati tokoh-tokoh ini. Bila kita bercerita tentang tokoh-tokoh yang pernah berjasa dalam dunia Islam, kita menyebut dengan gelaran rahimahumullah, moga Allah merahmati mereka. Baru-baru ni ada seorang ustaz
Jawatannya besar juga dalam kerajaan. Banyak kali dah buat masalah. Baru-baru ni ada video dia keluar. Mempertikaikan kelayakan mufti wilayah. Mempertikaikan kelayakan mufti Perlis. Hanya disebabkan fatwa yang dikeluarkan oleh wilayah persekutuan mengharamkan tabung masjid digerakkan sewaktu khutbah Jumaat. Dia punya marah sampai dia pertikaikan. Tak layak mufti ni jadi mufti. Tuan-tuan, saya kira kritikan ini bukan di tempatnya. Betul dia bawa kitab Mughnil Muhtaj. Kita pun tahu kitab tu. Dan saya pun belajar kitab tu. Dan itu kitab mazhab Syafi'i. Tetapi keta'asuban ini kita tak perlukan. Kerana dalam Islam ni bukan hanya ada pendapat mazhab Syafi'i. Kita juga ada mazhab yang lain. Kalau kita setuju dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan bercakap ketika khutbah itu hanya makruh, kita jangan lupa di sana ada majoriti ulama daripada 3 mazhab. Daripada mazhab Hanafi, daripada mazhab Maliki, daripada mazhab Hambali yang mengatakan haram untuk seseorang yang berada dalam masjid ketika imam sedang berkhutbah untuk bercakap ketika mana imam berkhutbah, sedangkan cakap itu tidak perlu. Bukan cakap yang darurat, bukan bercakap dengan imam dengan adanya keperluan. Maka mereka menganggap perbuatan sama ada bercakap, pegang batu, termasuk juga menggerakkan tabung, adalah perbuatan yang boleh distract, yang boleh mengganggu kekhusyukan orang untuk mendengar khutbah. Maka ia dilarang dalam hadis Nabi SAW. Keta'asuban ini akan boleh dihilangkan bila mana kita sanggup untuk semak, sanggup untuk nilai balik pandangan-pandangan ulama dan lihat apa fatwa ulama selain daripada mazhab Syafi'i. Kita tak salahkan orang yang nak ikut mazhab Syafi'i. Ala ra'si wal ain kata orang Arab, siapa nak ikut mazhab Syafi'i, kita hormat, atas kepala kita letak. Kerana Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah. Tetapi jangan cela orang yang nak ikut imam lain. Maka selayaknya kita tanya diri kita, adakah aku perlu untuk membenci orang yang ikut imam lain? Ataupun aku perlu benci diri aku sendiri kerana aku yang bodoh tak tahu ada pandangan lain dalam masalah ni. Maka program yang seperti ini, tuan-tuan, sangat-sangat baik untuk diadakan. Paling tidak kita kenal mazhab Hambali yang pernah disebutkan oleh ayah kita dulu, ni Hambali. Paling tidak kita kenal siapa tokoh dia. Paling tidak kita kenal apa pandangan-pandangan dia yang glamour. Dan paling tidak kita sedar diri, mungkin kita pernah ambil pandangan dia.